Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, yang dekat Makmal dan juga kat online. Sorry yang kita ada delay sikit, ada masalah teknikal kat Makmal. Okey, so untuk petang ni kita punya bengkel copyright should be start from 2 tapi sekarang dah 2.50. Kita proceed je as plan sampai pukul 5. Okay, so untuk bengkel copyright teaching module as an intellectual asset, kita ada dua penceramah, okay, iaitu yang pertama Dr. Nur Hasniza binti Ibrahim dan Dr. Koryana Abdul Talib. Okay, so program ni bertujuan untuk memberi pengenalan yang lebih mendalam lah terhadap isu copyright untuk teaching module. Okay, tanpa buang masa lagi, saya menjemput penceramah yang pertama iaitu Dr. Nur Hasniza Ibrahim untuk memulakan bengkel sharing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasniza binti Ibrahim dan bersama saya Dr. Corina binti Abdul Talib. Kami daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okay, anda terima kasih kepada jawatankuasa daripada Fakulti Sains yang diketuai oleh Dr. Hasnaria dan juga Dr. Adina, dan ada beberapa lagi saya tak ingat nama, minta maaf. Dan yang saya hormati semua pensyarah-pensyarah Fakulti Sains, yang bahagia, doktor yang bahagia, Profesor Madia. Terima kasih kerana menjemput kami untuk memberikan sesi sharing tentang modul untuk copyright. Okey, sebentar saya sharekan saya punya slide. Okey, sikit. Ini dulu. Okey, aktif program hari ini adalah yang pertama kami sharekan tentang kriteria copyright rule. Yang kedua kami akan share macam mana kita dalam ataupun kita nak key item, dan kemudian kita ada hand on session dan kemudian closing lah. Okey, seterusnya bagi yang pertama iaitu untuk copyrighted modul. Okey, sebelum ni kami diberikan kuasa ada lebih kurang 10 modul yang diberikan kepada kami. Ada 10 modul yang diberikan kepada kami dan ini antaranya lah kami melaksanakan proses penilaian secara mesra lah, penilaian mesra kan, penilaian soft je lah. So ada 10 yang kami dah dapat ni, yang ada 4 daripada Dr. Ain, saya daripada Jelajah Sains Sirih Hijau. Ada 4 modul yang diberikan, saya kira ini adalah modul pembelajaran, dan ada 4 iaitu katapult, sains, sabun dan juga edible garden. So pada pendapat kami 4 modul ni kami boleh berikan dalam 80% lah. So ada pendahuluan, ada objektif dan mungkin dilaksanakan berdasarkan model pengajaran mungkin, dan ada elemen grafik yang bagus, dan ada juga aktiviti yang mengajak pelajar berfikir. Sorry, minta maaf, salah eja. Okey, ada 4, saya rasa lebih kurang sama ke 4 tu. Dan kalau kita boleh lihat benda dia punya modul memang grafiknya sangat baiklah. Okey. Seterusnya ada modul yang diberikan kepada saya
Tak ingat nama dia ni, saya dah capture dia punya gambar saja. Tapi ini mungkin praktikal tentang chemistry. Tiada, namun kami bagi baik juga 75%, tapi mungkin tiada pengenalan dan isi kandungan dalam modul tersebut, dan mungkin hanya berbentuk arahan kepada pelajar untuk pelaksanaan eksperimen. Agak kurang grafik untuk yang modul untuk pelajar, tapi dalam modul yang untuk guru tu banyak grafik lah. So mungkin ada kena tambah baik sikit lah, sikit lagi. Okey, yang ni kami diberikan satu muka surat saja. Mungkin adalah poster ataupun saya tak tahu apa. Mungkin poster lah mungkin. Sepertinya banner. Okey, mungkin sepertinya bukan dalam bentuk modul lah. Ianya ada macam arahan hanya untuk bermain macam mana number miss tu. So mungkin tak tahulah berdasarkan ni, tiada berlandaskan mana-mana modul. Mungkin ada game based learning adanya agaknya, tapi mungkin tak dinyatakan dekat dalam modul ni, kami tak nampak lah. Dan tapi ilustrasi rajah dia menarik. So setakat satu muka surat tu, jadi kami bagi 55% lah, okey lah. Tapi mungkin boleh tambah baik lah. Okey. Yang ni modul untuk perisian pendidikan 4.0 untuk semua peringkat. Ada banyak modul-modul yang saya rasa semua perisian aplikasi online yang dibuat untuk mengajar secara online. So ada pendahuluan, namun panduan je macam seperti ada kod rahsia sikit. Jadi macam kurang faham, dan dia ada juga meletakkan garis panduan macam mana nak gunakan. Mungkin lepas ni boleh edit balik lah. Okey. Yang ni ada yang seterusnya adalah Tropical Informatik. Saya rasa sangat baik. Ada pendahuluan, ada objektif. Mungkin model ni dilaksanakan berdasarkan model pengajaran, dan aktiviti adalah berasaskan fenomena alam. Elemen grafik dia agak tak banyak lah. 70% lah kami bagi. So seterusnya modul Structure and List of Carbon, tak ingat apa, toxicity, 70%. Okay, saya rasa baik. Modul ni ada pendahuluan, ada objektif, besar kemungkinan macam tak ada model pengajaran diaplikasikan, ada grafik dan ada aktiviti yang meminta pelajar untuk berfikir. Ada nama kat situ. Yang ni saya rasa memang baik sebab dekat dalam poster kan. Jadinya, tapi saya tak nampak benda yang maksudnya modulnya saya tak nampak. Saya cuma diberikan dalam bentuk ke yang seterusnya. Yang file seterusnya Oh, ada dua file yang. So saya kan. So maksudnya yang ni saya rasa memang sangat baik, ada pendahuluan, ada objektif masalah yang berlaku kan. Lepas tu dia ada model scenario based learning yang dipertekankan. Kemudian berdasarkan model project based learning dah diaplikasikan dengan berkesan. Kemudian Doktor tak ada suara lah.
Maaf ya, internet dia ter-disconnect balik.
Assalamualaikum dan selamat petang. Sorry to say that there's been some issues with the network at the lab, the computer lab at C22. So the speakers and everyone will be changing room to another room. And for those who are in this WebEx session, please stay still and we shall wait until the speaker reconnects again. Yes, thank you.
Okay. Tadi dia Itu kot speakernya. Ataupun tak payah pakai ni kot. Tak payah pakai ni tak? Tak payah pun tak apa. Matikan speaker kat laptop yang lain dekat dalam situ. Dalam bilik tu. Matikan speaker dan juga mikrofon mereka. Yang nak pakai untuk present je yang biar speaker dengan mikrofon on. Yang laptop lain dalam tu matikan speaker dengan mikrofon. okey. Okay dah. Okay. So okey. Okay. Boleh. Agaknya okey lah. Apa ada? Itu satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar clear. Okay. Pakai sini. Ini yang mana? Ini yang tadi. Nanti berapa? Connect eh? Share nanti berapa ni? Oh. Pakai Okay. Betul kita kat Malaysia tu. Saya tak boleh tolong. Saya tak ada pot. Betul lah. Saya nak tolong tak tahu dia nak betul dia. It's okay. Nanti kita dekat dia. Okey, ni lah yang betul. Kita pakai dia. Alright, okey. Okay. Kalau ada USS ni, kita Okey, USB je kan? kalau ada tulisnya punya Nak buka pintu atau tutup? kalau ada universal apa tu USB kan? adapter plug universal plug. Kalau ni tak sama yang saya punya. Okay dah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan balik bengkel yang terganggu tadi disebabkan online. Sekejap saya nak tunjukkan. Dah share. Okay. Okay, tadi saya nak tunjukkan yang ni. Ini adalah glossary Inocom IP Protection Application Screening. So sebenarnya dalam ICC sebenarnya bila kita hantar IP, kita ada dua peringkat yang akan menilai. Di mana yang pertama adalah jawatankuasa inovasi dan commercialization di peringkat fakulti, dan kemudian dia akan pergi kepada jawatankuasa ICC. Jawatankuasa ICC. So bila kita buat modul dan kita hantar dalam Inocom, apa yang akan jawatankuasa inovasi dan juga commercialization ni lah yang akan menilai dan meluluskan permohonan pendaftaran IP kita, dan dia memastikan sebenarnya permohonan kita ni adakah ianya memberi impak kepada industri dan masyarakat. So mereka lah yang meluluskan dan kemudian sekiranya mereka dah lulus baru kepada pihak ICC. Dan bila dia sampai di peringkat ICC, dia ada Sekretariat ICC dan juga dia ada timbalan pengarah ICC dan juga kemudian kepada pengarah. So walaupun telah diluluskan di peringkat fakulti, tapi mereka masih berhak untuk tidak meluluskan permohonan IP ni. Dan sebenarnya sekiranya tak lulus pun, ada satu lagi lane dipanggil green lane untuk mohon IP. Tetapi di sini kalau sekiranya tak lulus, peringkat fakulti diluluskan, kemudian di ICC tidak di-verify.
So sebenarnya ada satu lagi lane yang mana dipanggil green lane. So boleh email pada Puan Norisma, tak ingat nama dia. Norisma, Ismi tak silap. Dia nanti dia akan bagi kita satu Google Form dan kita isi Google Form ataupun kita boleh masuk dalam Inocom juga, tapi kita letakkan persendirian di mana ianya tidak akan dinilai oleh pihak fakulti dan terus kepada ICC dan ada bayaran yang perlu dibayar iaitu sebanyak RM200. So tak ada masalah lah sekiranya tak lulus di peringkat fakulti ataupun tak lulus di peringkat ICC, kita boleh mohon IP secara persendirian menggunakan wang ringgit lah, RM200. So tak banyak lah saya rasa. Semua orang mampu untuk 200 tapi setahun je lah, satu je lah. Okey, ini adalah glossary dalam permohonan IP ataupun apa-apa sahaja intellectual property seperti patent, trademark, industrial design, tapi hari ini kita fokus untuk menghasilkan copyright bagi modul. Okey, saya tunjukkan sekejap untuk modul copyright. So ini adalah copyright. Dalam copyright tu, dalam Inocom kita simple saja yang diperlukan. Ini pattern. Sebentar, saya bagi satu lagi. Ini copyright. So yang ni adalah copyright. So apa yang ada dalam borang di Inocom system ICC, kita perlu ada application title, copyright title ataupun copyright details. Kita kena ada date invented, place invented, country of origin, problem statement kena tulis, copyright category, brief description of copyright, full description of copyright. Dan kemudian sebenarnya dalam copyright tu sendiri ada banyak sangat, tak semestinya modul, ada apps, ada soal selidik, ada survey tools, ada framework model tu sendiri pun boleh di-copyrightkan. Ada form, ada report, procedure, lab sheet, table, semua ada kat dalam tu. So kena pilih yang mana kita nak. So pada hari ni kita fokus pada modul sahajalah. Modul yang mana? Ada ni, modul yang atas. Okey. So sebenarnya kalau ada prosedur ke nak letak pun boleh di-copyrightkan, tak ada masalah. So kita teruskan kejap dekat PowerPoint. Okay, ni mungkin dah faham lah penilaiannya, ada penilaian di peringkat fakulti dan juga penilaian di peringkat ICC. Okay, kita lihat ni adalah antara modul copyright yang kami pernah mohon di peringkat fakulti lah. Saya dan Dr. Corina, ini antara copyright yang kami telah mohon lah daripada tahun 2016 sampailah 2019. So saya rasa tak ada masalah lah mohon copyright ni sebab saya pun adalah merupakan pensyarah dalam bidang pendidikan kimia ataupun pendidikan STEM. So memang kalau kita lihat modul-modul yang kami hasilkan ni adalah contohnya ni lah Maths modul, kami ada bentuk dan ruang 3D, Math Booster, tapi modul kami ni dia bukan hanya modul tapi kami ada kit dia. Kami ada kit berserta dengan modul. So, dua benda yang kami ada iaitu modul dan juga kit. So, ni ada Maths modul, ada juga a city of geometry, trigonometry, numerica dengan alat dia sekali tau, dengan kit. Dan kami juga ada chemistry modul, kit ikatan kimia, ada seaborne kit, ada physics modul. Ni bukan sebab kami punya nature adalah pendidikan mungkin. Dan saya juga merupakan dan Dr. Khori merupakan pensyarah dalam satu subjek ni, kita panggil inovasi dalam pendidikan, inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. So dalam subjek tu semua pelajar kena ambil yang postgraduate lah. Dia dalam tu dia mengajar secara project based learning dan pelajar perlu menghasilkan satu produk yang boleh menyelesaikan masalah guru-guru di sekolah. So diorang buat benda ni semua, ada kit dan juga ada modul. So ini antara yang kami buatlah contoh-contohnya. Okey, seterusnya kriteria modul di Fakulti Sains Sosial Humanities lah dan Kemanusiaan. Dan
kriteria ini juga kita boleh rujuk daripada Merlot 2012 juga Ang and Lee 2016, di mana bila kita buat modul ni, pertama yang kena ada adalah berdasarkan kepada penyelidikan. Kemudian yang kedua, kalau ikut fakulti pendidikan perlu didasari oleh teori dan model pengajaran dan pembelajaran. Teori konstruktivis, teori behaviorist ke apa, tapi sekarang ni konstruktivis lah. Dan model pengajaran pembelajaran lah. Kalau yang saya tengok yang Dr. Hasmaria bagi tu scenario based learning, project based learning, itu memang adalah model pengajaran dan pembelajaran. Dan kemudian yang ketiga, perlu ada aktiviti yang dirancang yang menarik dan bersesuaian dengan isi kandungan. Maksudnya dari segi konten tu kena bagus lah. Kemudian yang keempat, perlu tunjukkan bahawa ada bukti modul ni dinilai oleh pakar. Kemudian yang kelima, dia macam berpotensi lah untuk dimarketkan. Sebab kita modul ni kalau boleh dimarketkan lah kan. Okey. Okey, saya terangkanlah sedikit macam mana proses pembangunan modul yang kami buat di fakulti sekolah pendidikan lah. Okey, ada dua macam mana kami gunakan untuk bila kita nak buat sesuatu inovasi ni ataupun modul ataupun apa saja produk, kami biasanya akan bergantung ataupun kami akan refer kepada model inilah, model design thinking ataupun model reka bentuk instructional. Okey, kita tengok design thinking model, di mana design thinking model ni biasanya kalau orang yang dapat award Nobel laureate tu, dia menggunakan model pemikiran ini, design thinking ini untuk menghasilkan inovasi mereka. So, apa yang ada dekat dalam model ni? Yang pertama adalah empati. Bila kita ada masalah, kita cuba temu bual orang tu, kita hayati, kita duduklah kat tempat orang tu, macam mana agaknya untuk apa yang diorang hadapi tu sebenarnya. Kemudian kita definekan apa sebenarnya yang berlaku, kemudian kita ideatekan atau kita keluarkan apa sebenarnya yang kita nak buat, kemudian kita hasilkan prototype dan kita cuba hasilkan storyboard ke ataupun kita berdasarkan model pengajaran dan kemudian kita uji. Ini adalah itu yang pertama adalah model design thinking model, dan yang kedua adalah model reka bentuk instructional. Ada banyak sebenarnya model-model yang boleh digunakan. Kita ada DDR, ada ADI, ada Assure, Dig and Carry, dan pada hari ini saya cuma fokus satu je lah. Yang biasa orang guna adalah ADI. Okey, kenapa biasanya orang guna ADI? Sebab dekat peringkat ADI ni dia akan ada proses penilaian. Sebab itu orang selalu guna ADI. So maksudnya ADI stand for A, analysis, D, design, reka bentuk, D, development, I, implement, and E, evaluation. So tapi evaluation tu bukannya berada di akhir, tapi evaluation di semua tempat sepatutnya. So biasanya penyelidik akan biasa menggunakan model ADI inilah. Okey, kita tengok satu-satu saya dah terangkan tadi sebenarnya. Sama juga sebenarnya dengan model design thinking tadi. Model ADI ini yang pertama, langkah pertama analisis. Bila kita nak buat satu modul, kita kena analisis apa agaknya masalah pelajar. Apa agaknya yang perlu kita cuba tengok pada pelajar ataupun keperluan kepada kita. Kemudian kita reka bentukkan, kita tahu masalah. Kemudian kita reka bentukkan kita punya modul tu sendiri berdasarkan model pengajaran yang bersesuaian. Contoh macam tadi, problem based learning ke, project based learning ke, scenario based learning ke, kita reka bentukkan kita punya modul berdasarkan pada model pengajaran. Kemudian kita bangunkan, gunakan apa sahaja, apps ke apa ataupun secara biasa pun boleh. Kemudian kita laksanakan dan kita nilai balik kita punya modul tersebut. Okey. Ini contoh, kalau modul saya, modul pelajar Easy Circuit Kit, kalau kita tengok, kita aplikasikan design thinking skill. So pelajar ni, contohnya dia susah nak memahami topik elektrik. Guru ni biasanya dia tak ada alat untuk mengajar, alat bantu mengajar untuk topik elektrik. So penerangan dia, topik elektrik ni adalah daripada darjah 4 hinggalah ke tingkatan 5. Dan biasanya guru ni mengajar hanya menggunakan lakaran. So bagaimana kita nak ideate, kita mungkin hasilkan satu bahan bantu mengajar bagi topik elektrik.
Mungkin untuk part yang Lita selari dan Lita sesiri nak bezakan. So prototipenya adalah menghasilkan satu prototype ataupun produk yang dinamakan Easy Circuit Kit dan menggunakan model pembelajaran berasaskan masalah. Kemudian kita uji Easy Circuit Kit itu kepada pelajar. Ini adalah model pembelajaran berasaskan masalah. So kita design berdasarkan ni ataupun kita prototypekan berdasarkan model pembelajaran berasaskan masalah. Kemudian ini contoh Easy Circuit Kit yang prototype ni. So ini prototype, kemudian kita uji dia kepada pelajar guna prototype tersebut. So ini contoh model ADI. Saya bagi contoh yang lain, kit papan genetik, di mana bila kita nak tengok analisis, pelajar didapati bermasalah dalam melakarkan gambar rajah skema pewarisan sifat. So pelajar ni susah nak faham konsep dan menentukan hasil nisbah kacukan. So kita bantu pelajar, mereka bentukkan satu proses PMP dengan menggunakan model 5E. 5E iaitu engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. So kita bangunkan, kita laksanakan dan kita nilai balik lah. Itu ada 5 step dalam model ADI. Okey, ini adalah contoh kit papan genetik. So kita ada kit kat sini, kita ada modul sekali. So kita daftarkan modul tu dalam Inocom system. Okey, kemudian sebentar saya tunjukkan bila kami ada produk ni, kami akan masukkan dalam Inocom system ada 2 benda. Satu, penerangan tentang modul tersebut dan yang kedua pengesahan bahawa modul ini kami telah dinilai oleh pakar. Okey, contohnya ini adalah modul yang nampak tak? So bila kita copyright tu, kita copyright modul dengan kit sekali sekali tapi dulu, sekarang ni saya rasa dulu dia macam kita boleh copyright sekali je. Tapi sekarang kita boleh copyright 2. Produk tu sendiri boleh copyright, modul tu sendiri pun boleh copyright. Ada 2. Amount dia 2 lah. 2. Sekejap, tadi saya nak share tadi. Sebentar. Kenapa dia tak nak keluar pula? Mungkin dah ada kat sini. Okey, sini. Okey. Dah nak share pula. Okey, dia dah buka, sorry. Okey, ini contoh modul drop of light. Ini dalam physics. So, dia akan buat macam ni biasanya modul kami. Dia biasanya ada pengenalan, dia ada kandungan, letak sikitlah falsafah semua kan. Kemudian objektif. Ini STEM masa tu tengah sibuk semua orang nak guna STEM. So, kita pun ada letak elemen STEM kat dalam ni. So, kami pun ada objektif. Kemudian kita aplikasikan menggunakan model 5E. So kami tunjukkan senarai barang yang diperlukan oleh pelajar. Kemudian ini kami tunjukkan step menggunakan 5E. So pertama engage. Kedua explore. Kemudian explain. Kemudian kita elaborate. Dan kita kemudiannya last kali evaluation. So ini antara contoh modul yang kami upload lah ke dalam sistem Inocom. Dan selain daripada modul, kami tadi ada nak tunjuk contoh yang tadi kita ada artikel yang menunjukkan bahawa modul ini dinilai oleh pakar. Okay. Contohnya macam ni. Okay, tak ada. Okey, ini contoh artikel, contoh ni lah, tapi ni untuk yang tadi, Easy Circuit Toolkits tadi. So ini contohnya lah, so kita sebelum ni dia macam dekat fakulti pendidikan dia diingatkan kita sebab kita ada subjek inovasi tu, so diingatkan kita hasilkan modul tu tanpa ada research. So jadi kami hasilkan modul dan juga ada report dalam bentuk ni supaya menunjukkan bahawa modul yang kami bangunkan berserta dengan penilaian.
So ini contohlah kami masukkan. So dalam ni so kita ada penilaian lah terhadap modul yang kami bangunkan. So cerita sikit pasal modul dan juga kami ada penilaian lah terhadap modul yang telah dibangunkan. Okey. Dan kami uploadkan di dalam sistem Inocom. Okey. So saya rasa perkongsian saya sampai sini dulu. Seterusnya Dr. Corina akan bantu macam mana, akan bincangkan macam mana untuk meletakkan ataupun how to put the module into Inocom system. So saya serahkanlah balik kepada Dr. Corina. Siap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dia pun tak pasti boleh ada tengok kat chat tu boleh tak? Ada. Boleh dengar Boleh. dengar Alright, alhamdulillah. Okey, saya akan teruskan sambungan daripada Dr. Niza. So kita akan buat hands on ya. Jadi saya harap semua akan buka nantilah, buka Inocom ya. Okey, right. So macam tadi yang Dr. Niza dah share tadi. Okay, kenapa kita nak masukkan, sebagaimana tujuan bengkel kita hari ini adalah sebab kita sebagai pendidik banyak sangat modul yang kita hasilkan, modul pengajaran yang kita hasilkan. Jadi semua pun tahu itulah sebagai kita punya intellectual asset. Jadi untuk kita protect bahan kita tu dan kita nak kreditkan usaha kita tu, kita perlulah apply untuk IP protection. So akhirnya kita punya produk tu akan ada copyright tu lah tahun bila diterbitkan UTM. Jadi all right reserve. Jadi kalau siapa yang kita nampak ada yang tiru-tiru tu, kita bolehlah taman menyaman je. Okey, tak adalah contoh je ya. So kita ada hak lah untuk melindungi kita punya intellectual asset tu. Okey. Alright. Jadi ini contoh-contohnya. Okey, contoh-contoh apa yang kita nak dapat setelah kita daftarkan IP di Inocom ya. Jadi kita nak adalah nombor copyright kita. So maknanya kita dah adalah hasil-hasil copyright kita ya. So salah satu yang tertunjuk ialah yang ini untuk tahun 2020 tahun lepas ya. So kita banyak sebenarnya daftarkan kita punya IP. So macam mana yang Dr. Niza cakap tadi. So bila kita dah berjaya, kita akan dapat nombor pemfailan. So kita akan dapat nombor pemfailan tu. Jadi inilah benda-benda yang kita nak copyrightkan lah ya. So saya tunjukkan contoh di sini. Macam yang ada sekarang ni, Scasopia Challenge from Science Experiment to Coding. Ini adalah modul, kemudian two-tier multiple choice test, ini adalah instrumen yang digunakan untuk research. Begitu juga dengan modified version of Lawson Classroom Reasoning Test for Malaysian students, ini pun adalah instrumen ya. So maknanya macam Dr. Niza tadi dah explain pada semua, kita boleh buat macam-macam, kita boleh daftarkan apa saja mengikut kriteria yang ada dalam Inocom ya. Jadi kita sepatutnya mengambil inisiatif tersebut lah ya. Kalau tidak kat luar kita kena bayar. Kalau kat UTM kita boleh buat dengan free je. Okay, so bagaimana? Yang penting sekali apa yang kita buat mesti ada originality. Kita tak boleh copy daripada references, kita dump masuk dalam kita punya modul dan kita claim kita punya. So ini bukan cara nak buat IP lah. So dari segi gambar rajah semua pun mesti bebas daripada copyright. Gambar-gambar yang kita ambil daripada internet semua kan kena bebas daripada isu copyright lah. So maknanya segala-galanya datang daripada kita. Kontennya segala-galanya datang daripada kita. Okay, dan kita daftarkan di Inocom. Right. Okay, jadi ini kita nak. Daripada kita punya modul, hasil kita, okay, bila kita bawa ke mana-mana saja kita rasa confident. Sebab kita dah copyright kan. So once kita daftar, kita akan dapat IP, CR dan nombor yang kita daftar tu lah. Kita nak tukarkan kepada nombor pemfailan. Nombor pemfailan dia akan bertukar menjadi LY. Okay. So jelas ya?
Dan kita akan dapat surat daripada Inocom. Alright. Jadi jom kita sama-sama masuk at least draft lah. Lepas tu nanti doktor-doktor semua murnikan. So at least semua tahu apa yang sepatutnya dimasukkan dalam bahagian tersebut ya. So saya harap semuanya bersedia ya masuk di Inocom. Log on to inocom.utm.my. Okey, masukkan nama dan juga ID bagaimana yang digunakan selalulah ya. Dan klik login. Okey, tadi lah dia buat ke? Tak ada. So kita tak tahu masa dia buat ke macam tidak Okey, kemudian ini interface yang setelah login kita akan dapat nampak benda ni lah. Okey. So kita klik apply new IP. So kalau yang mana yang dah reject tu saya rasa letak tepi lah. Okey, apply new one. Okey, fresh. Kecuali kalau dia kata recommend revision kan, yang tu boleh edit. Kalau dah reject tu tak boleh nak buat apa dah. Okey, so kita jangan ulangi lagi apa yang dah reject. Okey. Nak guna green lane. Okey, tak apa. Okey, macam-macam cara ya. So saya tak tunjuk yang green lane. Kita tunjuk yang proper lane. Proper lane. Okey. Alright. Okay, setelah tu kita masukkan type of application. Kita ada drop down kat situ dan masukkan tajuk apa produk kita. Okay, kita nak buat contoh apa? Dr. Esmeria bagi contoh. Contoh produk. Contoh modul lah, modul. Number maze. Okay, contoh ya, contoh Dr. Esmeria. Number maze. Okay, so masukkan dekat application title tu number maze. Itu adalah modul. So ada drop down tu kita carilah kita pergi kepada copyright. Copyright paling sedar copyright kita selalu buat lah untuk modul copyright sebab yang lain tu macam pattern tu banyak cerita sikit. Nak masukkan takut nanti tak boleh. Tu tinggi makam yang lebih tinggi sikit. Okay. So copyright lah untuk level-level educator ni. Sedang kita banyak guna ni, banyak hasilkan, banyak masuk nali. Semua ni penting ni copyright Okey, lepas tu dah klik copyright, tekan save, masukkan application title tadi dan tekan save lah. So masuk tadi contohnya nama base, klik save, okey? Alright. Okey so okey setakat ni. Ya, simple je kan? Okey, so kemudian bila kita klik lagi dia akan keluarkan 7 senarai ni. Ke-7 ni semua kita kena isi. Okey, kalau copyright dia punya benda nak kena isi macam ni. Kalau pattern nak kena isi dia ada NABC lah dan sebagainya. Ada banyak lagi nak kena isi lah. So ini untuk copyright tu berbeza. Kalau kita klik yang copyright dia keluar yang ini. Kalau pattern dia keluar benda lain. So jangan silap tekan lah. So pastikan pilih copyright. Lepas tu isikan semuanya. Okey, kita pergi satu-satu Pergi satu-satu. Sebab pattern boleh. Kalau kita biasa macam tu lah. Yes. Betul. Kalau biasanya copyright kita modul dia, apa bendanya? Pattern. Gitu kan. Okay, I'm sure lah kalau design banyak pattern sepatutnya kan. Molekul-molekul tu new invention Okay. Lepas tu klik add untuk masukkan kita punya co-inventor. Kalau ada lah, kalau kita ada co-inventor, pastikan percentage untuk kita tu kurang lah. So kita kena tahu, contohnya kalau kita ada 5 co-inventor tu terpulang. Kita nak letak kita punya 80 ke, kita punya 30 ke, terpulang. Okay, so it's up to inventors lah, the main inventors So ada soalan Okey. Kemudian ini untuk masukkan co-inventor. Okey. Kalau tak lepas bahagian ni pun mungkin itu yang banyak berlakunya reject Kemudian kalau kita ada funding, kita masukkan funders lah kita. Kalau ada dalam research masukkan, kalau tak ada pun tak apa sebab dia tak ada asterisk kat sini so tak wajib. So kalau ada lebih baik, kalau tak ada pun tak apa. Masih lagi boleh diluluskan. InsyaAllah. Macam saya pula panel je.
Okay, ini berdasarkan pengalaman lah. Ada juga yang kita copyright kan kita tak ada funding pun Okay, kemudian kita klik save dan continue. Okay, kemudian masukkanlah kalau ada external collaboration. Ini pun tak ada pun tak apa. Sunat aja. Harapnya lah panel ada panel dalam ni Okay. So select yes sebab ikut pengalaman juga biasanya letak no lah. Kalau kita letak yes panjang cerita. Sebab kita kena attach dokumen tu dokumen ni. Adalah dia minta bukti yang benda ni ada external collaboration. So senang cerita letak no lah. And then save and continue. Kemudian ini penting, masukkan benefit ni penting apa kita buat modul, kita buat kita hasilkan modul untuk community. Jadi apa benefit dia? Contohlah macam saya tunjuk contoh yang macam yang saya tunjuk awal-awal tadi Scratchtopia challenge saya tu. Okey, itu apa dia? Due to pandemic COVID kan. Jadi kita nak overcome isu tak boleh jalankan eksperimen seperti biasa. Jadi kita tukar alternatif. Situasinya berbeza, kita masukkan elemen coding. So pelajar pun menggunakan satu platform yang berbeza lah. Jadi dia boleh buat di rumah. Jadi kita kena cakap lah benefit dia apa. Dalam bagilah satu paragraf sikit ke. Apa benefit dia. Okay, kalau kita ada buat macam kita ada buat research sikit, kita bagi tahulah berapa percentage, apa dia punya impact, masukkan dalam ni. Adalah figure-figurenya. Okay. Kemudian kalau kita pilih sebelum tu yang ini kita boleh pilih sama ada benefit to society, community ataupun benefit to industry. So siapa kita punya user tu lah. Macam tadi untuk Scratchtopia challenge tu saya pilih benefit to society and community. Dia lebih kena dengan masyarakat sekolah. Jadi dekat sinilah saya masukkan masyarakat sekolah ataupun IPG ataupun matriculation ataupun undergraduate student. So saya masukkan dekat sini. Relevan lah, kita boleh listkan. Tak semestinya dalam bentuk perenggan Okay, kemudian kalau yang ni kalau untuk industri lah. Kalau berkaitan lah, kalau kita punya tu ada relevan dengan industri. So industri boleh guna kita punya modul tu. Maksudnya kita address untuk untuk company-company contohnya power plant ke, kita benefit to industri lah. Sama juga apakah industri yang relevan dengan kita punya bahan tu lah untuk di-copyright dan untuk di-commercialkan. Okay. So macam tadi masukkan application title kita, contohnya tadi saya guna Dr. Esmeria punya number maze, masukkan di sini. Ini yang penting kat sini yang panel nak tengok, kita punya ni lah. Okay. So masukkan date kita bila kita invent. Dan biasanya dia bagi tempoh sampai September untuk tempoh kita masukkan Kemudian kat mana kita invent benda ni, di UTM atau di tempat lain Kemudian yang ini yang penting juga. Okay, problem statement. Apakah dengan adanya modul kita nak address masalah apa? Bila kita buat number maze tu apa sebenarnya kita address? Apa problemnya? Okay, mungkin kepayahan dalam pembelajaran maths. Boring belajar maths sekarang ataupun menambahkan elemen keseronokan. Macam itulah. Something lah. Apa-apa yang kita buat mesti ada start dengan problem statement. Ini kena jelas. Kadang-kadang yang ini yang kita menampakkan dalam elemen research tadi macam yang Dr. Nizam sebut tu So kita masukkan figure lah. Maybe kita kata sejak tahun berapa berdasarkan literature penurunan pencapaian matematik semakin menurun dan sebagainya lah. Okay, dan kita nampaklah kita punya modul tu sangat membantu. Jadi solution kita ialah melalui penggunaan modul ini. Okay, pencapaian pelajar meningkat, apa lagi, keseronokan dalam pembelajaran, apa-apalah yang kita kata bila guna kita punya modul tu, inilah yang pelajar akan dapat. Segala-gala masalah tu semua akan dapat diselesaikan. Okay, so tapi janganlah bagi harapan palsu Okay, so macam tadilah kita nak kena tahulah apa kita punya copyright Adakah kita algoritma, adakah kita coding, adakah apa benda, adakah kita buku panduan, adakah kita punya modul dan sebagainya So pilih yang bersesuaian, yang berkaitan dengan apa yang kita nak dapatkan copyright itulah.
Kemudian masukkan attachment kita tadi tu yang macam Dr. Niza explain panjang lebar tadi tu, yang tu masukkan attachment kita sebagai attachment sebab orang nak tengoklah apa benda yang kita nak hasilkan. Okay. Memang boleh masuk kat MP4 tapi dalam MP4 tu ada tegang. Ada menampakkan modul tu. Gambar penerangan bergambar. Macam kita masuk Nali tu kan, masuk Nali macam tu kan. Dia boleh terima PDF dengan MP4. Jadi nak jimat masa suka buat video, boleh masukkan. Okay, kemudian save and continue. Akhir sekali kita dah, ni nak dekat-dekat akhir lah ni. Kita dapatlah pernyataan begini daripada ICC. Okay, so bawah-bawah tu ada untuk kita declare. Kemudian kita dah setuju semua, kita tekan button submit. Okay, kita dah verify semua, submit. Okay. Okay, kemudian kita tekan yes, kita dah kata okay, setujulah semuanya. Okay, makanya dah sampai ke step yang ke-8. Ni kita check dari semasa ke semasa lah. Maknanya apa-apa yang di-approval semua ada dalam step yang ke-8 ni. Okay. So last kali kita akan terima email yang mengatakan kita telah daftarkan IP kita dalam ni. Okay. So maka kita tunggulah surat daripada ICC lah untuk kita dapat macam yang tadi saya tunjuk tadi tu, untuk dapat kita punya apa tu telah diberi nombor filing. Okay. So itu tentang hands on. So kalau kita dapat buat dalam makmal tadi okey lah. So at least semua orang boleh isi dan boleh hantar terus. Okay, so saya harap semuanya jelas lah Okay, ada soalan? Kita buka pada soalan. Okay, sekejap ya, saya tengok di ruang chat. Okay, dalam tu dia ada bagi tahu dalam Inocom tu dia ada bagi tahu saiz MP4 yang kita boleh masukkan. Saya tak pasti berapa saiz dia. So kita kena pastikan kita match that size lah. Okay, soalan daripada Dr. Paulina. Okay, kemudian Dr. Bakri, copyright untuk teaching material boleh share? Teaching material dah. Okay. So kalau Nisa boleh buka. Kalau nak jawab soalan, saya tutup. Okay, saya serah pada Dr. Niza. Cuba jawab soalan daripada Dr. Bakri, pengalaman copyright teaching material atau lecture note. Sebelum ni memang rasanya untuk apply copyright untuk lecture note biasanya memang boleh. Center for CTM banyak buat macam tu. Dia uploadkan copyright untuk lecture notes. Tapi untuk yang khas untuk ICC ni, dia macam kalau peringkat FSSH tak diterima. Kalau FSSH lah. Sebab saya kata tadi mengikut jawatankuasa peringkat fakulti. So kalau fakulti benarkan mungkin boleh. Tapi kalau di FSSH dia kena buktikan adakah lecture material tu dibuat secara ada research tak? Research base. Kalau ada research base so memang boleh masukkan dalam lecture note. Pembangunan modul tu adalah secara berinovasi ataupun tidak? Boleh je kalau nak buat. Mestilah dinilai oleh orang lain sama ada benda tu ada nilai perbaikan tentang. Itu untuk FSSH lah. Kalau untuk fakulti sains mungkin dibenarkan dia mengikut ni lah. Tapi kalau ikut kriteria tu boleh lah. Boleh tak ada masalah. Tapi kalau sebenarnya kalau nak yang green lane tu semua boleh. Green lane tu maksudnya apa? Kita tak lalu fakulti, kita lalu terus ke ICC. Oh ya. Tapi kita ada bayaran RM200.
Kalau sanggup setiap satu nak 200, 200, 200, so silakan. Tapi dapat APP, ALPPT Dia akan masuk ke dalam Inocom. Dia akan masuk ke Inocom. Kalau ada duit grant boleh. Kita combinekan nota kita hantar. Q1, Q2 punya duit paper. Boleh. Soalan daripada Dr. Nur Azhar, kalau state secretariat correction, apa yang perlu kita buat? Kena betulkan. Saya bagi contoh saya share saya punya Inocom system. Sekejap. Share. Saya share tahu kejap. Share. Nampak tak? Nampak kan? Okey, nampak tak? Okey. Kat sini macam saya punya ni kan ada tiga permohonan saya masih dalam secretariat correction. Kita boleh tengok kat sini kita punya boleh tak? Klik kat mana? Lupa pula. Return kan? Return. IP list. So mana yang permohonan kita yang diberikan secretariat correction. So kita tengok balik. Macam ni contohnya yang ini ada secretariat correction. So kita buka balik kita punya permohonan. So kita tengok apa yang dia nak. Kita boleh tengok balik dekat approval timeline ni, cuba tengok. Declaration. Ini buka dekat approval timeline. Dekat sini, kalau macam ni, daripada peringkat Prof. Fauzi ni, PM Dr. Fauzi ni adalah TDPI, dia recommended. So kemudian daripada Secretariat Correction ni, Siti Zulfarina binti Fazli ni. So dia referring the argument, remove the external collaborator. So maksudnya dekat dalam kita punya external collaborator tu, kita kena remove. So kita betulkan balik, kita submit balik. Itu saja. Tak ada masalah. So maksudnya dia tak, Secretariat Correction tu masih boleh dibetulkan. Ada juga yang saya punya yang not verified. Not verified tu sebab apa itu terpulang lah pada penilai apa yang dia. Kena tanya penilai balik lah. Ada kejap. Kadang-kadang sebab apa tu yang kita pilih tu tak betul. Mungkin. Tajuk ke tak sesuai. Sekejap, dashboard. Ada juga yang saya punya not verified ni, not verified, not endorsed by Deputy Director of ICC. So this application will not go through further. So memang tak boleh, takkan boleh lah. Tapi macam saya cakap tadi, kalau misal kata saya nak teruskan, saya akan masuk satu lagi lane. Ada soalan lagi tak? Soalan tu yang contoh. Contoh masuk nali. Okay, itu saya persediakan Dr. Corey lah. Kemudian soalan seterusnya, saya nak tanya berapa persen yang diperlukan supaya modul kita diterima? Berapa persen? Apa maksudnya Berapa persen yang diperlukan supaya modul kita diterima? Persen apa ya? Persen apa tak jelas. Tanya balik. Okey, mungkin sementara Dr. Nurul Aini nak jawab tu, saya serahkan pada Dr. Corey lah sebab dia boleh tunjuk macam mana contoh nak participate dalam NALI. Okey, alright. Ni saya sharekan pengalaman je lah Okey, macam mana nak gunakan NALI sebagai bahan, nak participate dalam NALI menggunakan bahan modul yang dibina. Okey, alright, saya difahamkan banyak modul yang dibina oleh pensyarah-pensyarah di Fakulti Sains Jadi kalau nak masuk tu dalam NALI tu, kalau kita sebagai educator mudah saja sebenarnya. Kita dalam tu penganjur dia dah sediakan format yang diperlukan dalam apa tu penghasilan kalau nak masuk NALI tu. Dia dah ada format dia. So ikut saja sebagaimana yang telah dinyatakan lah. Jadinya
bila kita nak highlightkan modul kita tu, pastikan modul kita ada kekuatan dia. Kekuatan dia macam mana, kita kena tunjukkan dia melalui pre-test dan post-test. Kita ada jalankan survey, kita ada jalankan dan kita ada testimoni ke, kita ada nampaklah kita punya commercialized impact tu. Contohnya ada company publishing yang berkenan ke, ataupun sekolah ataupun institusi yang memang ada menyatakan hasrat untuk mendapatkan modul tersebut, maknanya at least ada something. Dan kalau kita ada award-award yang kita pernah dapat, itu lagi menguatkanlah penggunaan modul kita ni. Contohnya kita ada 5-star rating, itu lagi menguatkanlah. Sekurang-kurangnya 3 lah, adalah benda yang kita untuk kita support lah kita punya modul ni lah ya. So especially kalau kita nak kata pencapaian pelajar tu, kita nampak pre dan post tu nampak jelas. Pre-test dia contohnya hanyalah 56, contohnya min score dia 56. Okay, bila kita jalankan modul ni, proses dia naik 93% contoh. So nampaklah dia punya tu, and then dalam survey kita tu ada konstruk-konstruk juga yang kita nilai. Okay, so kita kata meningkat motivasi tu, atau apa konstruk-konstruk dalam motivasi, adalah dia punya dia punya values yang kita dapat. So tunjukkan segala-galanya. Dan insyaAllah boleh masuklah tu Nali tahun depan tahun ni ya. Tahun ni. Saya nak tambah sikit je daripada Dr. Corina. Macam saya tunjukkan tadi, bila kita buat inovasi ataupun apa-apa saja, kita kalau boleh gunakan model yang saya tunjukkan tadi, iaitu design thinking skill ataupun ADI ataupun apa sahaja, bila kita buat menggunakan model tu, ada kekuatan untuk kita pamerkan dekat dalam kita punya power poster Nali tersebut. So dia ada step macam mana untuk bangunkan kita punya modul tu dengan lebih baik. Itu insya-Allah boleh menang sebab dan perlu didasari oleh model pengajaran atau teori pengajaran. So memang akan link lah lagi dengan Nali kan. Ada soalan lagi, bagaimana agaknya contoh kompilasi amali boleh dimohon modul? Pada pendapat saya lah, mungkin Dr. Kori boleh tambah, untuk kompilasi amali ataupun nota tadi nak dibuat untuk masukkan dalam dimohon copyright dalam Inocom, saya rasa mungkin modul ataupun amali yang dibangunkan itu boleh berdasarkan kepada model pengajaran. So mungkin bila buat macam tu, ada isi kandungan, ada pengenalan, ada dia punya konten yang penting tu ada, mungkin dah tunjukkan mengikut model pengajaran dia. So contoh macam problem based learning ke, project based learning ke, susunkan begitu. So insya-Allah saya rasa mungkin panel yang menilai tu boleh kata menerimalah modul ataupun amali yang dimohon untuk copyright. Okey, saya tambah sedikit daripada Dr. Niza. Okey, so bila kita nak buat kompilasi amali tu, itulah kita kena tunjukkan teknik yang kita gunakan, sama ada contoh 5E 5E inquiry ke, ataupun dalam amali kita tu nampaklah step kita buat ada memasukkan elemen science process skill, dia ada hipotesisnya kat mana dan sebagainya lah, dinyatakan dengan jelas. Dan kalau boleh maksudnya sebelum masuk kepada aktiviti amali itu adalah pengenalan prakata, macam mana nak guna amali ni, kepada siapa kompilasi amali ini. Jadi pastikan juga gambar-gambar dalam tu adalah bebas copyright lah, dan step dan juga isi kandungan itu juga bebas copyright. Okey, saya harap menjawab. Bukanlah sekali hantar. Mungkin kita hantar 2 tahun dan boleh. Dia tahun depan boleh macam tu. Secara Okey, strategi Dr. Esperia tu bijak tu. Maknanya kalau kita ada 10 amali, setahun 4, tahun depan 4 lagi. So continuous lah.
Tapi amali tu yang berbeza lah kan. Dia tak sama, betul-betul. Penting tu. Sebab you all ada buat amali kan. Bilangan kalau ikutkan soalan Dr. Azman tu tiada bilangan minimum muka surat dan tiada juga bilangan amali. Kita nak, tak silap saya kalau ikut kuota kita ada 4 kuota saja untuk mohon copyright. Bergantung kepada kekosongan di ICC. So setiap kalau ada yang tak mohon maknanya ada kekosongan, so mungkinlah boleh dapat. Paling banyak dapat berapa setahun? Doktor, nak tanya. Assalamualaikum. Daftar okey. Apa dia? Mana? Assalamualaikum doktor, nak tanya. Dr. Has, Dr. Paulina nak tanya tu. Dengar tak? Kami dengar. Soalan saya ada satu modul, modul amali. Kalau modul tu saya nak, katakanlah modul tu saya nak buat 2 copyright. Satu sebab saya ada buat video juga untuk modul tu. Satu modul tu saya nak buat, nak mohon copyright as manual. Satu lagi tu saya nak mohon as visual lab. Tapi benda tu adalah yang sama lah, cumanya amali tu dia modul kan, manual macam mana pelajar patut buat amali tu. Tapi yang visual lab tu saya buat sendiri amali tu. Boleh ke saya mohon secara asing 2 copyright? Dr. Paulina Doktor, saya rasa rasanya tak ada masalah. Mungkin boleh cuba. Mungkin tapi dekat yang pertama tadi masa register tu kita ada kena pilih 2 yang berbeza lah. Satu manual, satu lagi yang apa yang Dr. Paulina nak tu lah. Sebab dalam mohon copyright tu tadi kan kami dah tunjuk ada banyak kategori yang kita boleh mohon. So boleh masuk pada kategori tersebut lah. Mungkin contohnya macam saya cakap tadi, saya ada kit material for teaching and learning. So saya kit tu saya masuk dekat material and then modul saya masuk dekat part modul. Nanti dia akan beri 2 nombor copyright yang berbeza ke sama? Okey, jawab tak? Nombor copyright. Kita cuba mohon lah. Saya tak pasti dah lulus ke belum sebab sistem Inocom ni baru kan yang ada banyak list untuk copyright sebab tahun lepas saya tak silap saya. Jadinya kami mohon 2 tapi tak sure dah lulus ke belum. Yang 2 tersebut sebab satu material kit, satu lagi adalah teaching and learning modules. Kira macam satu. Assalamualaikum Dr. Nur Hasniza. Dengar ke? Sebentar ya, kami buka speaker. Okey, silakan. Okey. Saya nak tanya, sebelum ni kami daripada panel statistik ada buat jadual statistik dan telah dapat copyright lah, pada tahun 2019 lah kalau tak salah saya. Okey, masalahnya after kita dah dapat copyright tu, kita sebagai penulis memang tak boleh publish dan kita perlu pemasaran lah. Maksudnya kita nak jual kita punya jadual statistik tu mesti melalui spin-off company di UTM. Cuma sebab itu kalau let's say lah kalau kita nak modulkan kita punya copyright, katakan kita punya buku ataupun kita punya nota kuliah and so on, adakah perkara itu memang kita, maksudnya perjalanan after kita dah buat copyright tu, macam mana kita nak pasarkan ataupun kita nak jual pada student memang kena melalui ICC dan kalau under ICC memang kita perlu
pasakan menerusi spin-off company ke macam mana? Okey, itu saja. Kalau boleh klarifikkan. Sekejap ya, Dr. Saila. Okey, ini berdasarkan apa, tapi kami rasa kami bukan yang selayaknya lah untuk menjawab soalan ni. Kalau maklumat tentang nak jual ni so far okey je sebab kita dah ada copyright dan kita adalah authornya. So kita ada ada right dah untuk kita nak jual. Cumanya untuk macam mana proses jualan tu boleh cuba rujuk Dr. Azlin ICC. Sebab itu tu pun ada persoalan yang sama juga bila saya nak pasarkan modul saya. So adalah beliau consult penggunaan UTeam ke saya tak pasti. Tapi kalau setakat macam tak dalam bulky ke dalam bentuk yang banyak-banyak tu rasa okey kot sebab saya tak pasti dari segi macam mana sebab kita pensyarah kan kadang-kadang tertakluk dengan penerimaan wang kan. Itu je lah yang saya boleh respon. Kalau setakat yang saya faham lah, bila kita buat copyright tu, once kita dah buat copyright, kita ICC, ialah copyright at UTM, bukannya copyright macam kita kalau penerbit, kita punya nama copyright, katakan Suhaila, copyright at Suhaila semua tu lah, Suhaila et al and so on kan. Cuma sebab ini berdasarkan kita punya pengalaman saya lah untuk menjual jadual statistik lah. Jadual statistik memang kita perlu bukan lantik, maksudnya kita kena cari siapa kita punya publisher, which is kalau ikutkan ICC one of the dululah masa bukan masa Prof Syamsir, okay, Prof Syahir Syamsir, kita memang kena ada one of spin-off company dalam UTM yang memasarkan kita punya copyright tersebut. Itu sajalah yang saya faham sebab bila kita macam maksudnya kadang-kadang kita pun takut nak buat memang kita nak buat copyright tapi bila kita perlu cari satu company untuk memasarkan benda tu agak susah jugalah sebenarnya sebagai seorang pensyarah kan. Alright, menarik ya soalan Dr. Suhaila. Okey, kalau kita biasanya kalau kita ambil publisher dia akan ada percentage dia pula. Dia ada percentage je yang dia akan tentukanlah kita sebagai author mungkin 30%, company tu akan 70% sebab dia melibatkan jualan kan. So saya rasa yang tu terpulang kepada company tu. Okey, so Puan Hamidah ada maklumkan di sini ya, Dr. Azlin akan bagi talk. Menarik tu. Jadi boleh tanya tentang jualan-jualan commercialization ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Saila. Ada soalan-soalan lain? Alhamdulillah nampaknya tak ada soalan.
So rasanya sampai sini sajalah, dah pukul 4.30 pun kan. Kami harapkan dengan apa yang dibentangkan hari ini, dibincangkan, dapatlah kalau siapa yang belum buat modul tu dah boleh ada idea nak buat modul macam mana, tambah baikkan modul yang sedia ada macam mana, ataupun siapa yang dah hantar mungkin ada kaedah lah, jawapan untuk memperbaiki modul yang anda telah sediakan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dua penceramah kita hari ini, iaitu Dr. Karina dan juga Dr. Nurhasniza, kerana sudi walaupun dengan pelbagai cabaran hari ini kita dapat juga bersama dan membincangkan tentang modul sebagai aset kepada copyright kita lah. Okey, so sampai sini dulu. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi. Oh, nanti sekejap. Kami akan edarkan link untuk feedback kepada bengkel ini, dan kalau ada siapa-siapa yang persoalan tambahan boleh juga diajukan di dalam WhatsApp group untuk kami terus ke speaker atau kami tunjukkan cara lah macam mana nak menjawab soalan anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.